Assalamualaikum, hai korang. Untuk video kali ni aku akan kongsi dengan korang satu dari pengalaman aku, tapi bukan pengalaman seram. Aku nak share dengan korang pengalaman aku bersalin secara induce, okay? Sebelum aku mulakan video ni, aku nak cakap awal-awal, okay? Yang video ni aku buat sekadar perkongsian pengalaman aku yang pernah jalani bersalin secara induce ni lah. Sebab aku ingat lagi masa aku dapat tahu yang aku memang akan kena induce sebab aku ada JDM masa mengandung. JDM ni term untuk kencing manis sebab aku kena kencing manis time mengandung. So aku memang kena induce. Aku tahu kan aku dah kena induce kalau 40 minggu tu aku tak bersalin. Aku memang doktor suruh induce lah. Aku banyaklah buat macam tanya doktor satu, macam tanya doktor, tanya ni semua tu kan, dah tanya semua, tapi aku still nak tengok pengalaman-pengalaman orang tau. So aku selalulah tengok kat YouTube, tapi masa tu kurang lagi pengalaman orang pasal induce ni kan. So kat sini aku nak buat satu video tentang pengalaman aku untuk ibu-ibu yang kat luar sana. Memang korang dah tahu mungkin korang kena induce kemungkinan kan sebelum, tapi usahakanlah tak kena induce, okay? Okay, jom kita cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak cerita sikit mula aku nak terang korang apa itu induce. Induce tu satu proses bersalin secara paksa tau. Maksudnya gesa bersalin. Paksa bersalin lah kan. Maksudnya ibu tu tak ada rasa sakit, bukaan cervix pun tak ada, ataupun memang ibu tak ada rasa sakit tau. So doktor bantu untuk rasa sakit kontraksi masa bersalin tu kan. Kontraksi tu yang buatkan bukaan cervix kita tu makin melebar tau. So makin kuat sakit tu, makin cepatlah bukaan cervix tu melebar. Macam maksudnya kan dia nak buat 10 cm lah. Sebab itulah dia doktor bantu secara medikal korang rasa sakit tu untuk cepatkan bukaan tu cervix tu. Okay? Untuk pengetahuan korang juga kan, sebenarnya induce ni bergantung juga dengan nasib korang tau. Macam aku kena 3 step tau. Maksudnya aku kena masuk ubat kat bawah, aku kena juga belon, masuk belon. Yang ketiga yang baru aku rasa efek tu datang, efek induce tu, kontraksi tu datang, aku masuk drip ubat, baru rasa sakit. Itu nasib kita sebenarnya bergantung kat nasib jugalah. Doa lah banyak-banyak kan, semoga dipermudahkan untuk urusan bersalin. Sebab kalau macam kes kawan aku pula, dia bersalin selepas 2 minggu daripada aku. Tapi kes bersalin dia masa tu, dia bersalin sebab air ketuban dah kurang. So dia masuk ubat bawah sekali je, dia dah jalan-jalan sikit, lepas tu dia dah start rasa sakit contraction tau. So dia tak adalah kena yang step yang belon dengan drip ubat ni. So dia boleh lah bersalin secara normal. So korang jangan fikir bila induce je memang kau kena sekali macam mana yang aku kena tau. Sebab nasib kita kan lain-lain kan. Aku cuma cerita korang pengalaman aku je lah. So kita boleh lah bersedia mental physical nak lah ibu yang first mom kan, macam aku lah. So aku tak tahu apa pasal induce. So aku carilah kat dalam Google, YouTube, semua pengalaman kat dalam blog, dalam YouTube channel orang, macam mana diorang bersalin secara induce kan. Ni salah satu pengalaman orang yang pernah bersalin induce, okay? Aku cakap awal-awal tadi, induce ni kan satu proses bersalin secara paksa kan, untuk timbulkan rasa sakit kontraksi bersalin tu supaya jalan cervix tu terbuka kan. Okay, sebab apa korang kena induce? Ni banyak kes tau. Kadang-kadang daripada awal kau dah tahu dah yang korang akan kena induce kalau korang tak bersalin dalam tempoh 40 minggu tu. Sebab dia doktor nak kurangkan tak nak kurangkan risiko lah kan. Dia nak kurangkan risiko kat ibu ataupun kat baby tu lah sekali kan. Macam aku ada JDM, so dia tak nak baby tu besar ataupun ada efek kat aku ke kan. So aku kenalah yang induce 40 dalam selepas 40 minggu tu. Ada juga sebab overdue 2 minggu, darah tinggi, air ketuban dah kurang macam kes kawan aku tu. So itu pun kena induce jugalah kan. Sebab nanti kan efek lah kat korang ataupun kat anak korang. Aku daripada awal aku dah tahu kan aku kena JDM. Aku dah usaha dah buat exercise semua, tapi baby anak aku masih lagi dia nak duduk kat dalam. So lepas 40 minggu tu, aku dah ada pergi kat ONG, macam appointment kat ONG semua kan. Dia dah bagi tahu aku tarikh tau bila aku kena serah diri tau. So tarikh aku kena serah diri 29 April 5 2019, okey? 29 April 5 2019 tu aku dah sampai dalam pukul 2 macam tu kat bilik ward bersalin tu. Kat bilik saringan dia macam ada bilik tau. Macam kat situ dia masukkan benula yang macam jarum tempat masuk air semua tu, yang warna hijau.
Okey, yang kat situ lepas tu dia doktor ambil sampel pap smear, dia check laluan bukaan jalan semua. Kat situlah dia orang akan macam tengok kalau dia bukaan apa tu CTG jantung baby okey ke tak semua tu kan. Kat situlah. Lepas tu bila dah malam tunggu giliran semua kan. Orang ramai time tu. Aku kena jumpa doktor dengan suami aku. Dia sebab doktor nak bagi surat satu surat ni kebenaran nak kena induce. Kat situ gak dia bagi penerangan pasal induce lah. Apa beza induce bersalin secara induce dengan bersalin yang kontraksi tu datang secara semua jadi tau. Macam kalau dia doktor katalah macam ni tau. Dia punya tahap sakit tu daripada 1 sampai 10 tau. Okey, dia orang akan tanya setiap kali kau bila dah masuk bilik bersalin tu kan kat wang salingan ke apa, nurse akan atau doktor akan tanya tahap sakit kau macam mana, macam daripada 1 sampai 10 kau sakit macam mana tau. Tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 macam tu tau. Okey, doktor doktor bagi penerangan kat aku kalau macam bersalin secara semua jadi ni, sakit kontraksi tu datang semua jadi, dia sakit dia akan sakit daripada macam tahap 1 sakit dia sikit-sikit macam 1 naik ke 2 naik ke 3 contohnya lah kan 1 2 3 macam dia naik step by step tau. So otak kau boleh macam badan kau boleh apa tu boleh hantar isyarat ke otak kau, kiranya kau boleh rasa sakit tu tak adalah kira yang tu sakit melonjak macam tu tau. So badan kau masih boleh bertahan lah. Kalau sakit secara induce ni, sakit dia tu datang tiba-tiba tau. Macam tiba-tiba kau rasa macam tak ada, yang kau boleh borak-borak gelak-gelak ni, kau tiba rasa sakit dia tahap 3. Lepas tu dia naik 6, tiba-tiba 8. Macam tu lah sakit induce berbeza dengan sakit yang apa tu yang kontraksi semua jadi ni. Lebih kurang macam tu lah rasa dia. Okey. Lepas yang aku dah lepas yang aku dah buat yang tanda tangan surat tu kebenaran, suami aku pun dah bagi kebenaran untuk aku jalani induce tu. Keesokan harinya tu dalam pukul 12 tengah hari macam tu, dia orang masukkan ubat kat laluan bawah tau. Aku tak tahulah dia bentuk gel ke bentuk pil, tapi dia masuk kat laluan bawah. Lepas tu aku tunggu tapi tak ada rasa kontraksi yang dia kontraksi sakit nak bersalin tu. Aku tak ada rasa yang semurut tu pun aku rasa ujung-ujung ni tau. Sebab aku tahulah sakit semurut tu macam mana, sebab setiap kali aku datang break memang aku akan rasa sakit semurut tau. Tapi ini aku tak rasa sangat pun, dia rasa sikit-sikit macam tu je. Sampai mak aku datang lepas datang melawat semua dah pukul 7 pun aku still tak rasa sakit. Aku tak rasa sakit kan. Lepas tu kena buat CTG sekali lagi. CTG ni dia letak macam satu untuk detect macam pelekap kat perut korang. Dia nak detect korang punya kontraksi jantung baby tau. So CTG ni semua dia dah check macam mana, doktor dah baca bacaan dia semua. Malam tu aku kena balik ke bilik saringan. Balik ke bilik saringan tu untuk dia orang macam doktor cek jalan semua, dah bagi air lagi sekali kat aku. Dia doktor pakar lah kan. Dia kata dia nak try masuk balon tau. Masuk balon ni dia macam dia tak sama tapi lebih kurang lah dia punya bentuk tu macam balon badut tau. Balon badut dimasukkan, lepas tu kat ujung tu dia akan letak air tau. So dia jadi macam bulat kat ujung tu. Doktor kata kalau benda tu jatuh je, maksudnya bukaan buka 4 cm. Masa tu aku baru 1.5 cm. Macam tu lah lebih kurang lah doktor agak-agak kan. Dia check kan. Lepas tu masuk dalam pukul 9 malam. Balon tu masuk dalam pukul 9 malam ke 11 malam macam tu. Aku pun berjalan kan. Lepas tu balon tu dia macam bahagian bulat tu je yang masuk kat bahagian korang punya peranakan tau. Yang kiranya yang dia punya panjang tu 7 letai tau. So kat ujung yang 7 letai tu dia orang letak macam kain kasau, macam kain yang balut kalau luka tu kan. Dia balut pakai kain tu kat ujung. So macam ni kan. So dia 7 letai macam tu. So macam bila korang berjalan, banyak berjalan sebab doktor kata banyak berjalan untuk kasi balon tu jatuh kan. Balon tu jatuh je buka 4 cm kan. Aku dah try jalan tau, tapi bila aku jalan dia macam darah turun tau. Darah turun macam nitik-nitik kan. Macam darah kucing beranak kan. Macam darah tu macam hijau macam tu kan. Aku macam rasa macam selekeh lah pula kan. Kesian pula cleaner nak kena kemas darah aku kat situ kan. So aku pun
Aku duduk atau kejap aku bangun, aku tengok macam dah kemak-kemak, macam dah kat bilik sangat. Aku pun dia tak banyak tau darah dia tu, bukannya darah yang macam kau luka, dia darah macam darah apa ya? Dia macam bendali macam tu tau, dia turun. Dia ikut daripada saluran tu kan. Lepas tu aku dah tak selesa. Aku duduk kejap bangun, kejap duduk kan sebab benda tu ada kat dalam kan. Lepas tu nurse macam senior nurse lah, dia kata macam Dek, awak baring je, kumpul tenaga untuk bersalin esok kan. Dia kata macam tu tau. Tidur je untuk kumpul tenaga bersalin esok. Dia kata kalau bukaan tu nak terbuka, waktu korang tidur pun bukaan tu terbuka tau. So aku pun baring lah mengereng. Tapi kau baring mengereng macam udang tau. Macam udang, maksudnya macam mengikut lah, macam keadaannya macam udang. Macam mana cakap macam kau mengikut macam tu untuk dapatkan sokong macam ni kat, kiranya kat punggung kau ni, kiranya biar dia bukaan. Macam mana aku cakap sekejap. Kan masa aku cakap, bila nurse cakap Dek, baik baring tidur untuk kumpulkan tenaga waktu bersalin. So aku baring mengereng. Lepas tu mengengkot tau. Kiranya punggung tu rasa macam mengengkot macam udang. Kau tahu tak macam udang? Aku tak tahu, aku tak jumpa perkataan yang aku nak cakap. Tapi macam udang bila dah masak kan dia bentuk apa lagi. Sorry. Jadi merengkot macam tu tau. Supaya kau punya kedudukan tu lagi cepat bukaan, kononnya lah nak cepatkan bukaan tu terbuka tau. So lepas tu dalam pukul 5 pagi, aku masuk balon tu dalam pukul 9 ke 11 malam kan. Pukul 5 pagi macam tu aku dah tidur ayam macam tu kan. Doktor kejut aku sebab dia nak keluarkan balon tu tau. Dia nak keluarkan balon tu. Aku cakap doktor tapi balon tu tak jatuh. Tak apa, saya nak check bukaan tu dah buka belum 4 cm, dia kata macam tu tau. Lepas tu dia dah tarik balon tu keluar. Dia check bukaan dah 4 cm. Okey, dia dah buka 4 cm. Alhamdulillah lah, memang aku kuat lah berdoa berzikir semua kan supaya cepatlah buka jalan 4 cm kan. Dah buka 4 cm. Lepas buka 4 cm tu, aku kena pula tunggu sebab bilik bersalin, kiranya dia yang bilik bersalin, tempat kursi orang bersalin tu penuh kan. So aku kena tunggu bilik kosong. Aku masuk bilik bersalin tu dalam pukul 9 pagi. Bilik kosong kan. Sebelum tu nurse lah kau macam minum ke makan tu untuk tambah tenaga tau. Lepas tu bila masuk dalam bilik tu, suami aku pun dapat teman tau. Okay, suami aku kan ada orang cakap kalau tak pergi kursus yang apa tu pihak hospital sediakan untuk persediaan suami teman isi bersalin tu boleh masuk kan. Tapi dia bergantung juga tau. Kalau ada kosong boleh je korang masuk kalau tak pergi kursus pun. Macam suami aku pun tak pergi kursus sebab mula dia tak berani tau nak teman aku pergi bersalin. Tapi tiba-tiba dia berubah fikiran pula akhir-akhir tu. Dia dapatlah teman aku. Lepas teman aku semua tu masa masuk dalam bilik tu kan, aku dah buka 4 cm kan. Tapi aku still tak rasa sakit tau. Aku tak rasa sakit pun nak bersalin. Lepas tu bila aku duduk kat kursi tu, aku cakap nurse, berapa lama saya kena duduk kat kursi ni kan? Dia kata dalam bilik tu tau. Aku cakap berapa lama saya kena duduk dalam bilik tu, bilik bersalin tu? Dia kata sampai awak bersalin lah. Tu aku cakap tapi saya tak rasa sakit ni, saya langsung tak rasa sakit. Lepas tu nurse cakap jangan minta adik. Dia cakap tu tau. Aku pun macam first time kan, aku manalah tahu macam memang sakit bersalin ni tak adalah sakit sangat fikir macam tu lah kan. Boleh lah macam senang dia bersalin, apa yang sakit sangat, dia cakap macam tu. Kita fikir macam tu. Okay, aku tak tahu apa-apa. Lepas tu bila dalam pukul 9 ada doktor masuk tau. Doktor dia bersilih ganti tau. Orang tukar-tukar. Doktor masuk, seorang lagi doktor masuk. Dia kata saya nak pecahkan air ketuban lah. Dia kata macam tu tau. Dia nak pecahkan air ketuban. Lepas tu nurse cakap tapi bukaan dia baru 4. Doktor boleh ke pecahkan air ketuban? Saya nak pecahkan air ketuban ni supaya bukaan dia cepat keluar, cepat. Dia kata macam tu tau. Lepas tu bila korang masuk kat dalam tu, diorang akan paksa korang kencing tau. Kan ada proses yang diorang masukkan satu alat untuk korang paksa bersalin tau. Sebabnya dia buat macam tu, sebab kalau korang punya kencing macam mana cakap korang kena kosongkan pundi kencing korang tu supaya kepala baby masuk kat laluan dengan cepat tau. Kalau macam pundi kencing korang penuh, dia akan halang kepala baby untuk turun.